اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصواب سبحانه وتعالى. ما بعد, InsyaAllah kita sambung balik pengajian sirah kita menggunakan kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Muhaddis Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada tajuk yang menceritakan berkenaan dengan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Taif. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumi fi darain amin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab, khurujul Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taifi. Keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah al-Mukarramah ila Taif, kepada kota Taif. Falamma nuqidat as-sahifatu wafaqa mauta Khadijah radhiyallahu anha wa mauta Abi Talib wa kana bainahuma salasatu ayyamin fashtadda al-bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i qaumihi wa aqdamu alaih. Suara saya jelas ke? Jelas tak? Jelas, okey. Jadi kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, falamma nuqidat as-sahifatu, ketika mana as-sahifah, tak? Minggu lepas kita ada kelas ke? Ke tak ada? Ada Ustaz. Ada. Minggu lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan perjanjian orang musyrikin Mekah tak? Yang dia allaqah, yang mereka itu gantung dekat Kaabah. Falamma ketika mana perkeliling janji itu nuqidat hilang, dimakan oleh anak-anak, wa faqa mauta Khadijah, berbetulan dengan kematian ummina Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa mauta Abi Talibin, dan kematian bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abi Talib. Jadi orang kata, para alim ulama mengatakan bahawa tahun itu adalah tahun kesedihan, Amul Huzni. Dah lah kena pulau dengan penduduk kota Mekah. Lepas kena pulau, kematian dua orang tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Ummina Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Banyak Khadijah bantu Nabi Muhammad daripada sudut apa? Daripada sudut kewangan, daripada sudut sokongan zahir dan batin, Khadijah al-Kubra. Dan juga perginya bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abu Talib, yang banyak membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun Abu Talib tidak menerima ajaran agama Islam. Sebab apa? Ketika mana Abu Talib masih hidup di kota Mekah, orang musyrikin Mekah dia tak berani nak usik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka menghormati Abu Talib. Sebab apa? Abu Talib adalah ketua musyrikin Mekah di kota Mekah ketika itu. Jadi mereka menghormati. Tetapi selepas kewafatan dua orang tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka berlakulah perbuatan-perbuatan buruk sehingga mereka berani untuk menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bainahuma salasatu ayyamin. Adalah di antara kematian Khadijah al-Kubra dengan kematian Abu Talib itu jaraknya 3 hari. Mula-mula Khadijah, 3 hari tu Abu Talib. Macam kita lah. Macam mana perasaan kita? Dahlah kita ni diuji dengan macam-macam masalah. Kita punya kerja tak ada, duit pun tak ada, tiba-tiba kematian mak dan ayah kita. Apa kita rasa? Apa kita rasa? Sebab itulah selepas kewafatan dua orang tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu Wa Taala menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu untuk apa? Untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berduka cita. Yang sedang berduka cita. Fashtaddal balau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufahai qaumihi. Maka berlakulah perbuatan yang mana orang kafir musyrikin melakukan untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sehabis mungkin, sebaik mungkin. Dia berkata apa? Inilah peluang untuk kita menyakiti Rasulullah. Untuk kita menyakiti Muhammad waktu inilah. Sebab apa? Abu Talib tak ada. Min sufai qaumihi, iaitu daripada golongan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bodoh-bodoh. Sufa ini bodoh. Wa aqdamu alaih. Mulalah mereka itu berani menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Taifi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluarlah daripada kota Mekah pergi kepada kota Taif. Likai supaya apa? Sebab apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah pergi kepada kota Taif untuk apa? Likai yu'uhu. Untuk apa? Supaya Nabi dapat perlindungan daripada penduduk Taif. Itu harapan Nabi. Nabi pergi ke kota Mekah, pergi ke kota Taif dengan harapan yang tinggi. Tak, dengan harapan yang tinggi. Selepas Nabi berasa duka cita, sedih, menangis tentang pemergiannya dua orang tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar daripada kota Mekah Al-Mukarramah pergi kepada kota Taif dengan membawa 1001 harapan yang besar. Apa harapan Nabi? Supaya penduduk kota Taif itu memberi sokongan, memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yansuruhu ala qaumihi, supaya kaum Taif itu memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi, di atas kaumnya, kaum Nabi Muhammad iaitu musyrikin Mekah. Wa yamna'uhu minhum, dan membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga Nabi daripada kejahatan orang musyrikin Mekah. Wa da'ahum ila Allah. Maka bila ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kota Taif, wada'ahum ila Allah, maka Nabi pun menyeru mereka ini untuk pergi ataupun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Nabi dapat? Falam yujibuhu ila syai'in minal ladzi talaba. Falam yujibuhu, maka penduduk kota Taif itu tidak menerima ila syai'in, tidak menyambut sedikit pun minal ladzi talaba, daripada apa yang Nabi inginkan. Wa azuhu azan azimah, bahkan dahlah tak terima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azuhu, bahkan mereka ini penduduk kota Taif ini menyakiti Nabi azan azimah dengan apa? Dengan sakit yang begitu besar. Dengan ujian yang besar, dengan kejahatan yang melampau. Lam yanal minhu qaumuhu aktsara mimma nalu minhu. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Al-Imam Ibn Katsir, lam yanal minhu qaumuhu. Kesakitan yang Nabi alami ketika mana Nabi di kota Taif itu, tak pernah lagi Nabi merasai daripada kesakitan ataupun kejahatan yang Nabi dapat daripada kaumnya sendiri. Tak, maksudnya apa? Maksudnya walaupun sejahat-jahat musyrikin kota Mekah buat dekat Nabi, lagi teruklah penduduk Taif buat dekat Nabi. Sampai tara tu. Dahlah Nabi pergi dengan 1001 harapan. Tapi Nabi pulang dalam keadaan apa? Penuh dengan duka cita. Penuh dengan duka cita. Bahkan kalau tengok sebahagian riwayat hadis Nabi SAW, malaikat bertemu dengan Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak aku ambil gunung ni hempap dekat atas mereka?
Tak, boleh tak? Lalu Nabi kata apa? Aku ini bukanlah diutuskan untuk melaknat kaumku. Itu Nabi punya perasaan hilim, perasaan kasih sayang. Tetapi aku diutuskan untuk memberi hidayah kepada mereka. Nabi kata apa? Aku ini bukan diutuskan untuk melaknat kaumku. Tapi aku diutuskan untuk apa? Memberi hidayah kepada umat aku. Ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi pun berdoa, Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Itu akhlak Nabi yang perlu kita contohi. Kalau ada orang buat buruk dekat kita, tak, cuba kita contohi, cuba. Cuba. Sebab apa? Sunnah Nabi SAW ni, tak, sebesar-besar sunnah Nabi yang perlu kita ikuti adalah sunnah daripada sudut akhlak. Daripada akhlak. Berapa ramai, termasuklah saya tak? Termasuklah saya yang mampu mengikuti sunnah akhlak. Kita kalau buat pakaian ni senanglah. Tak? Dengan serbannya, dengan jubahnya, dengan bersugihat tu mudah. Yang payahnya adalah akhlak. Akhlak ni adalah daripada hati kita tersendiri. Nak tahu orang tu mempunyai hati yang baik, tengok gerak-geri dia. Tengok tutur cakapnya. Tengok pelihatan dia. Tengok perbuatannya. Kerana apa? Kerana perbuatan kita ini terlahir daripada hati kita. Kalau perbuatan kita ni buruk, maka itu menunjukkan bahawa hati kita buruk. Sebab apa? Nabi SAW kata dalam sebuah hadis, hati itu adalah raja bagi sekalian anggota. Kalau baik hati itu, baiklah semua anggota badan. Jadi kita nak tahu orang tu akhlak baik ke tidak, tengok perbuatannya. Tengok sikap dia. Itulah sunnah yang paling besar, yang ramai orang tak mampu nak ikut. Daripada sudut pakaian, makan, cara kehidupan Nabi tu semua orang boleh. Makan dengan 3 jari, walaupun perut lapar tak. Tapi punya nak ikut sunnah Nabi, ini kalau ikut ikut nafsu ni, kita sedut habis 1 pinggan. Tak. Tapi sebab apa nak ikut sunnah Nabi tu, kita boleh. Tapi daripada sudut akhlak tu, kalau orang buat buruk dekat kita, kita mampu tak nak balas dengan senyuman? Tanya dekat diri masing-masing lah. Mampu tak? Orang duk caci maki kita, kutuk belakang kita, apa kita rasa? Update status selalu? Tak? Ataupun blok terus? Tak? Kita tidak mampu, ataupun kita tidak ada usaha nak mencontohi sunnah akhlak Nabi SAW. Kalau kita baca kitab Asy-Syifa bihuquqi al-Mustafa, tak? Berkenaan dengan Asy-Syifa karangan Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu, menceritakan berkenaan dengan akhlak Nabi begitu hebat. Begitu hebat. Tak? Di samping kita baca Syama'il tu, tak? Cuba kita ikut baca kitab Syifa karangan Qadhi Iyad lagi dalam. Boleh ikut setiap hari Jumaat dan setiap hari Sabtu selepas subuh. Guru kami iaitu Syekhuna Ustaz Mahadi Muhammad. Boleh search dekat Facebook. Sekarang ni majlis yang ke-22 dah. Majlis yang ke-22. Setiap hari Jumaat dan Sabtu lepas subuh. Bangun ke tak itu tak tahulah. Tapi kalau ada rezeki, ikutlah. Sedap baca kitab Syifa ni. Di samping kita baca Syama'il. Syama'il ni ramai dah orang baca, betul tak? Nak kata hampir tiap-tiap hari tu 10 orang duk baca Syama'il. Tapi kurang orang baca kitab Asy-Syifa. Kalau boleh cuba ikuti. Berkenaan dengan Rasulullah SAW. Faraja'a anhum. Selepas berlakunya di kota Taif itu, faraja'a anhum, maka Nabi Muhammad SAW pulang wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im ibni Adi ibni Naufal ibni Abdul Manafin. Wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im. Selepas Nabi pulang ke kota Mekah daripada kota Taif, Nabi masuk kota Mekah melalui perlindungan Al-Mut'im ibnu Adi. Nama ni kan, ingat lagi tak? Nama ni pernah kita sebut sebelum ini. Mut'im ibnu Adi. Yang mana Mut'im salah seorang yang berancang untuk menggagalkan ataupun membatalkan perjanjian yang digantung dekat Kaabah. Ingat balik tak? Al-Mut'im ibnu Adi. Dia walaupun orang musyrikin dan mati dalam keadaan musyrikin, tapi jasa dia kepada Rasulullah itu amat besar. Memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala yad'u ila Allah azza wa jal fa aslama al-Tufail bin Amr ad-Dawsi.
wa da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alallahu lahu ayatan faja'alallahu fi wajhi nuran faqala ya Rasulullah akhsha ay yaqulu hadha muslatun fada'a lahu fasara an-nuru fi sawtihi fahuwa al-ma'ruf bidhin nuri. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah di bawah jaminan, di bawah perlindungan Al-Mut'im Ibnu Adi, maka Nabi pun teruskan dakwah menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka fa aslama, maka masuk Islamlah. Siapa masuk Islam? At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Siapa Ad-Dausi? Siapa At-Tufail ni? At-Tufail ni orang kata apa? Macam wakil Rasulullah lah. Wakil Rasulullah untuk menyebarkan dakwah pada kaum Ad-Dausi. Ad-Dausi satu kabilah yang masyhur, yang mana melalui dakwah At-Tufail ibnu Amr Ad-Dausi inilah hasil dakwah dia itu masuklah Islam, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah ibnu Sakhrin Ad-Dausi. Siapa dia? Abdullah bin Sakhrin Ad-Dausi. Siapa dia? Siapa tahu? Abdullah ibnu Sakhrin. Siapa dia? Jangan search Google. Tembak sekarang. Siapa dia? Abu Hurairah, Ustaz. Abu Hurairah. Ahsanta. Abu Hurairah. Abu Hurairah tu kunyah dia. Abu Hurairah nama dia Abdullah bin Sakhrin. Kenapa digelarkan Abu Hurairah? Kerana Abu Hurairah dia mempunyai jubah yang besar. Selalu simpan anak kucing dalam jubah dia. Abu Hurairah, ayah anak kucing. Ayah anak kucing. Nama dia Abdullah bin Sakhrin Ad-Dausi. Salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alallahu lahu ayatan. Maka ketika mana At-Tufail ibnu Amr ini dia nak berdakwah dekat kabilah dia. Dia kata, ya Rasulullah, aku punya kawan-kawan ni, kaum aku ni degil, payah, hati keras. Hati keras. Jadi macam mana aku nak buat ni? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ya Allah, kurniakanlah ayatan. Lahu ayatan, tanda-tanda. Bagilah kelebihan sikit. Bagi kelebihan sikit. Sebab apa? Tufail ibnu Amr ni antara sahabat dan wali min awliyaillah yang mempunyai karamah. Yang mempunyai karamah. Yang mana dia bermimpi dia akan mati pada peperangan Yamamah. Dia akan bermimpi. Dia pernah bermimpi bahawa dia akan mati dalam peperangan Yamamah. Dan mimpinya itu berlaku. Dia berperang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mana mereka memerangi Musailamah Al-Kadzab dalam peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah. Anak dia juga bermimpi. Dia bermimpi berkenaan dengan anak dia, bahawa anak dia pun akan mati selepas kematian dia. Dan mimpinya itu betul berlaku. Tak silap anak dia mati dalam peperangan Yarmouk. Dalam peperangan Yarmouk. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak silap saya lah, cek balik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah pun berdoa kepada dia, Allah, bagilah kekuatan kepada Tufail ibnu Amrin untuk dia berdakwah kepada kaumnya. Faja'alallahu fi wajhi nuran. Maka Allah pun bagilah karamah, bagilah satu kekuatan supaya kaum dia boleh terima dakwah dia. Allah bagi apa? Faja'alallahu fi wajhi nuran. Allah campakkan, Allah jadikan cahaya pada mukanya putih melepak. Lalu Tufail ibnu Amr ni dia kata, ya Rasulullah, kalau macam ni lah umat aku ingin aku ni cacat, aku ni sihir dan sebagainya. Ialah putih melepak. Sebelum ni kulit biasa aja, balik putih melepak. Lalu umat dia pelik lah. Lalu dia kata, ya Rasulullah,
akhsha ayyakulu, aku takut kalau mereka ni kata dekat aku, haza muslah, ini mesti kena sihir ni, ini mesti cacat ni, penyakit ni. Fada'alahu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa lagi untuk dia, untuk Tufail. Fasaran nuru fi sautih, maka wajah dia, cahaya yang ada dekat wajahnya itu berpindah pada sautih, tongkat dia. Pada tongkat dia. Fahuwal ma'rufu bizin nuri, maka Tufail ibnu Amri ni dikenali dengan gelaran Zunnur. Zunnur, bukan Zunnun al-Misri, jangan tukar. Itu Zunnun, empunya huruf nun. Ini Zunnur, empunya huruf, empunya cahaya. Kalau Zunnun tu ulama wali min auliyaillah, dia kalau dia merawat orang, dia merawat orang, dia hanya tulis nun dekat badan, hilang jin. Itu Zunnun. Ini Zunnur, empunya cahaya. Itu gelaran dia. Wada'at Tufailu qaumahu ila Allah, maka Tufail ibnu Amr pun berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslama ba'dhum, maka sebahagian daripada kaumnya masuk Islam. Wa aqama fi biladihi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh kaumnya itu menetap di negaranya, di tempat dia. Itu antara strategi politik lah. Strategi politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalaulah Nabi ada masalah di kota Mekah, Nabi boleh pergi ke tempat mereka untuk dapat perlindungan. Kalau semua duduk masuk ke kota Mekah, tiba-tiba kena tindas dengan kafir musyrikin Mekah ni, habislah. Itu strategi politik. Falamma fatahallahu ala rasuli Khaybar qadima bihim fi nahwin min samanina baitan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala membuka akan Khaybar, peperangan Khaybar, qadima bihim, maka datanglah Tufail bersama dengan Tufail itu 80 keluarga. Datang bersama dia itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah ini memang ringkas sangat. Itu dikatakan mukhtasar fusul fi sirati ar-rasul. Sebenarnya kisah Taif ni panjang sangat. Cuma ini ringkasan. Ringkasan untuk targhib, untuk memberi minat kita mengenali ilmu sirah. Masuk tajuk baru, Al-Isra' wal Mi'raju wa da'watul qabaili, iaitu Isra' dan Mi'raj serta dakwah Nabi terhadap kabilah-kabilah. Wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi min qaulai as-sahabati wal ulama'i. Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, wa usriya bi Rasulillah, diisrakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bi jasadihi, dengan jasad. Sebab apa ada khilaf dengan beberapa sahabat. Ada sahabat kata Rasulullah Isra' dengan ruh. Ada sebahagian pandangan mengatakan bahawa Isra' melalui mimpi sahaja. Tapi kata Imam Ibn Katsir, dan ini pandangan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisra'kan dengan jasad. Apa dalil dia? Subhanallazi asra bi abdihi. Kalimah abdihi, hamba. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isra' dengan roh, mesti Allah apa? Bi ruhihi, dengan rohnya, tapi Allah itlaq bi abdihi, dengan hamba dia. Dengan hamba. Itu dalil dia dah. Dalil sebagian ulama berpegang dengannya. Minal masjidil harami ila baitil maqdisi, daripada Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis. Kisah Isra' Mi'raj ni pun panjang. Saya pernah buka kitab ni, kitab Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Al-Fatani, 2 kali khatam. Saya buka waktu peristiwa Isra' Mi'raj lah. Saya baca. Dalam kisah tu, dalam kitab tu, cerita terperinci ketika mana Nabi tidur di bahagian Hijr Ismail. Hijr Ismail, Nabi tidur kat situ. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang, kejut Nabi sebanyak 3 kali, cuit Nabi.
Panjanglah kisah dia. Nanti tengoklah sendiri. Takut tak khatam kitab ni. Rakiban al-buraka fi suhbatil Jibril alaihissalam. Jelas ke? Cakap sangkut tak? Okey. Rakiban, hal keadaan Nabi itu menunggang burak. Burak. Fi suhbati Jibril, ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam. Fanazala samma. Maka Nabi pun bukan summa dah, samma, di sana. Hunaka. Samma ai hunaka. Fanazala samma. Maka Nabi pun menetap di sana. Maksudnya apa? Singgah di sana. Singgah di Baitul Maqdis. Singgah dekat sana. Wa amma bil anbiya'i bi Baitul Maqdisi fa shalla bihim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam kepada semua para anbiya. Tak. Semua para anbiya, yang mana para anbiya datang dekat Baitul Maqdis dalam keadaan ruh. Fa shalla bihim, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat bersama mereka. Summa urija bihi tilkal lailatan min hunaka ila sama'id dunya. Kemudian selepas peristiwa itu, Nabi dinaikkan, urija. Dinaikkan secara bertingkat. Ada tangga, naik tangga. Summa urija bihi tilkal lailatan min hunaka ila sama'id dunya. Nabi dinaikkan pada malam tersebut min hunaka ila sama'id dunya, daripada Baitul Maqdis sampai kepada langit dunia. Daripada langit dunia. Summa lati taliha, kemudian seterusnya. Summa salisati, kemudian yang ketiga, langit ketiga. Summa rabi'ati, summa khamisah, kemudian langit keempat, langit kelima. Summa lati taliha, kemudian seterusnya. Summa sabi'ati, kemudian langit ketujuh. Wara'al anbiya'a fis samawati ala manazilihim. Ketika mana setiap kali Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, Nabi melihat para anbiya di langit itu pada tempat mereka. Fi manazilihim. Summa urija bihi ila sidratil muntaha. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urija, dinaikkan dengannya itu ila sidratil muntaha. Ila sidratil muntaha, sampai kepada sidratul muntaha. Apa sidratil muntaha? Iaitu sidrah itu pohon bidara. Al-muntaha iaitu yang hujung. Kalau tengok dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dalam kitab Kifayatul Muhtaj, sidratul muntaha itu dia punya pohon bidara itu memisahkan dua alam. Pemisah dia dua alam. Maka Nabi naik. Macam itulah perumpamaan. Wa ra'a indaha Jibril ala suratih. Maka Nabi melihat pada sidratul muntaha itu, melihat siapa? Jibril, akan Jibril ala suratil lati khalaqahu Allahu alaiha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sidratul muntaha itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril atas gambaran, atas bentuk, atas rupa bentuk yang mana Allah cipta ke atasnya. Maksudnya apa? Nabi melihat rupa asal malaikat Jibril. Rupa asal malaikat Jibril. Ada sebagian ulama kata Nabi melihat rupa asal malaikat Jibril sebanyak 2 ataupun 3 kali. Yang pertama sekali ketika mana? Ketika malaikat Jibril turun daripada langit dalam keadaan duduk di atas kursi. Waktu mula-mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu tu kan. Selepas putusnya wahyu, beberapa bulan Nabi tunggu, maka malaikat Jibril pun turun dalam keadaan bentuk rupa asal duduk di atas kursi. Waktu tu Nabi terketar. Nabi lari. Nabi minta Sayyidatina Khadijah, zammiluni. Nabi nampak rupa asal malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Besar malaikat Jibril. Kalau tengok dalam kitab Nurul Zalam, Syekh Nawawi Al-Bantani ada menyifatkan bentuk rupa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa faradallahu alaihi salawati tilkal lailah. Maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala fardukan ke atas kita, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solat, ibadah solat. Walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah min ayatil kubra fashtadda takzibuhum lahu wa adahum wastijaruhum alaih.
Kata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, tatkala apabila Nabi berpagi-pagian bersama dengan para penduduk kota Mekah, Nabi ya'ridu nafsahu. Tak, bukan fi qaumihi. Nabi berpagi-pagi. Sebab apa? Nabi pergi tu waktu malam sampai dekat kota Mekah, balik habis daripada Mi'raj itu waktu subuh. Nabi pergi ke kota Baitul Maqdis, naik ke langit, masuk Sidratul Muntaha. Balik sampai ke kota Mekah waktu subuh. Kalau ikut logik akal bukan ikut logik akal. Maksudnya ikut hukum adat, ini mustahil ni. Daripada kota Mekah nak ke Palestin, Baitul Maqdis tu ambil tempoh 3-4 bulan. Bila kata Al-Imam Ibn Katsir, walamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, ketika mana Rasulullah berpagi-pagian bersama dengan kaumnya, akhbarahum bima arahu Allah min ayatil kubra. Maka Nabi pun ceritakan kepada mereka sebagaimana dia melihat apa yang Allah tunjukkan dia, tanda-tanda besar ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi ceritalah. Oh, macam ni, macam tu, aku jumpa Nabi ni, aku nampak keadaan syurga, neraka, lagu mana ni, sebagai-bagai ni. Fastadda takzibhum lahu. Bila musyrikin Mekah dengar ni, dia kata Muhammad ni dah gila ni. Muhammad dah gila ni. Maka istadda takzibhum lahu. Maka musyrikin Mekah ketika itu lebih bersangatan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adahum, dan mereka menyakiti Rasulullah. Wastijra'uhum alaih, mereka berani untuk menyakiti fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina sebagainya. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu ala qabailil ayyamal mausim. Maka ketika itu, waktu musim haji, kabilah-kabilah luar datang ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Maka ketua-ketua musyrikin Mekah, pakcik-pakcik yang kafir musyrikin Mekah dekat Mekah tu, duduk dekat, orang kata, pintu gerbang kota Mekah. Mereka buat syair. Buat syair, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat syair, buat ungkapan. Kata, bila dia kata, wahai semua kabilah, kalau kamu masuk ke kota Mekah ini, buatlah apa kamu nak buat. Nak sa'i ke, nak tawaf ke, nak buat apa, buatlah. Cuma janganlah kamu menghampiri, mendekati, mendampingi seorang lelaki bernama Muhammad. Sesungguhnya dia adalah apa? Dia adalah sihir. Dia adalah apa? Dia adalah penyihir. Dia itu pendusta. Dia itu gila dan sebagainya. Orang musyrikin Mekah ketika itu menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu virus, satu penyakit. Sebab itu mereka kata dekat kabilah-kabilah, jangan hampiri Muhammad. Jangan hampiri Muhammad. Maka maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rajulun yahmiluni ila qaumi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi. Nabi kata apa? Sesiapa di kalangan seseorang lelaki yang boleh menanggung aku, yang boleh bawa aku kepada kaumnya, fayamna'uni, dan jaga aku, hatta risalati rabbi, sehingga aku boleh menyampaikan dakwah Tuhan aku, menyampaikan seruan risalah daripada Tuhan aku. Siapa boleh bantu aku? Siapa boleh jaga aku? Siapa boleh aku supaya aku ini boleh sampaikan dakwah kepada umat-umatku? Siapa boleh? Nabi tanya, fa inna Quraisyan qad mana'uni, sesungguhnya orang musyrikin Mekah, musyrikin Mekah qad mana'uni, sesungguhnya mereka telah menghalang aku an uballigha risalata rabbi, menghalang aku untuk menyampaikan dakwah Tuhan aku. Hadza, ini, wa amhu Abu Lahab la'anahu Allahu wa ra'ahu yaqulu lin-nasi la tasma'u minhu fa innahu kadzabun. Ini Abu Lahab laknatullah alaih. Abu Lahab dikata apa? La tasma'u minhu. Ketika mana Abu Lahab melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim menunaikan ibadah haji itu,
Abu Lahab kata apa? La tasma'u minhu. La tasma'u minhu. Jangan kamu dengar daripada dia. Fa innahu kazzab. Sesungguhnya Muhammad ni gila. Muhammad ni pendusta. Jangan dengar dia. Jangan dengar dia. Itu. Manifesto Abu Lahab. Dia kata dekat orang-orang yang datang ke kota Mekah. Jangan dengar dia. Bohong je ni. Bohong je. Habis kat situ. Fakana ahya'ul arabi yatahamunahu lima yasma'una min Quraisyin fihi innahu kazibun, innahu sahirun, innahu kahinun, innahu sya'irun, akazibu yakzifunahu biha min tilqa'i anfusihim fayusghi ilaihim min man la tamyiza lahum minal ahya'i. Dan orang Arab yatahamunahu. Apa yatahamunahu? Yatajannabunahu. Iaitu apa? Iaitu orang Arab ketika mana mereka datang ke kota Mekah, yatahamanu, berjaga-jaga. 5, ketika mana kerana apa? Kerana yasma'una min Quraisyin. Mereka ni orang Arab datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji. Mereka ni berjaga-jaga supaya mereka ni tak bertemu dengan Muhammad. Tak bertemu dengan Muhammad. Sebab apa? 5, kerana yasma'una min Quraisyin. Kerana mereka ini dengar daripada orang Quraisy bahawa mereka kata Muhammad ini kazibun, pendusta. Sahirun, penyihir. Kahinun. Sama tu sahir dengan kahin. Syairun, penyair. Akazibu yakzifunahu. Penuduhan ini, tuduhan yang Quraisy lakukan ini, yakzifunahu, mereka lemparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cerita, buat mereka reka cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusghi ilaihim man la tamyiza lahum minal ahya. Maka mendengarlah oleh mereka itu bagi orang yang tak mampu nak bezakan. Bagi orang yang tak mampu nak bezakan sesuatu perkara itu ketika mereka hidup. Ini untuk golongan-golongan yang bodoh lah kalau nak bezakan. Wa ammal awliya'u, adapun orang awliya, orang cerdik pandai ni, kasih Allah yang Allah buka pintu hati dia. Fa innahum, bahawasanya mereka itu iza sami'u kalamahu, apabila mereka mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tafahamuhu, mereka memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidu, mereka jadi saksi bi anna ma yaquluhu haqqun, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hakun, benar. Wa annahum muftaruna alaih, dan mereka itu golongan-golongan Quraisy muftaruna alaih, teruskan mengada-ngadakan cerita berkenaan dengan Rasulullah. Fayuslimuna, maka orang cerdik ketika itu masuk Islam. Masuk Islam. Jadi kena ada bezalah. Kalau kita dapat satu perkhabaran, kita kena tengok apa kita ni orang cerdik. Saya yakin 100%, 21 orang dalam ni semua cerdik-cerdik. Semua cerdik-cerdik. Bila kita dapat satu perkhabaran, jangan gopoh nak kongsi dengan orang. Jangan gopoh nak share dengan orang lain. Walaupun benda tu baik, kita nampak pada zahirnya baik. Baik. Tapi kita kena fikir sejenak. Adakah kebaikan yang kita sampaikan itu memberi kesan yang baik ataupun akan membawa keburukan yang lain pula? Walaupun kita nampak benda tu baik. Tapi kalau kita sebarkan, adakah orang lain menganggap perkara yang kita anggap tu baik, baik juga? Jadi kita kena fikir panjang dahulu. Lebih selamat kita diam je. Kita diam je. Kita terima, diam saja. Meskipun baik ataupun buruk, terima, diam saja. Itu lebih selamat lah. Sebab itulah zaman sekarang ni zaman fitnah macam-macam. Dekat medsosnya, dekat Twitter, Facebook, Instagram, macam-macam perkhabaran, macam-macam perkongsian ilmu. Sebelum ini, sebar isu perempuan pakai serban. Pula dah kata ayah dia ajar. Ayah mana tu? Ajaran mana kata perempuan boleh pakai serban? Sedangkan para alim ulama, jumhur ulama mengatakan bahawa serban itu khusus untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Tak, bukan. Macam-macam ajaran-ajaran dekat TikTok lah, pakai kopiah sikit, ustaz selalu. Ini ustaz ni kata, ustaz mana?
Dia pun main cedok dekat Google. Tak. Kita sekarang ni mudah-mudah bagi gelaran ustaz lah, dan ulama lah, tok syekh, tuan guru lah. Kita sebelum kita nak bagi gelaran ni, contohlah macam entum nak bagi gelaran dekat seseorang itu ustaz ataupun ustazah, paling tidak selidiklah latar belakang pendidikan dia. Kita orang tu ustaz, kita kena tahu bahawa paling tidak dia ada ataupun dia pernah melalui perjalanan menuntut ilmu daripada bidang agama. Paling tidak masuk U adalah sijil, diploma ke degree, tak? Pengajian agama Islam. Itu paling tidak lah. Walaupun gelaran ustaz ni besar. Tak? Gelaran ustaz ni besar. Tapi sekarang ni gelaran ustaz ni umum. Tak? Paling tidak kita sebelum kita nak panggil orang tu ustaz, kena tengok latar belakang dia. Mengaji agama ke tidak. Jangan kita tengok pada zahir sahaja. Sebab itulah ayah D. Sekam, pengarang kitab Taqribul Ikhwan. Entum boleh tengok dalam kitab Taqribul Ikhwan, ayah D. Sekam ada sebut apa? Janganlah kita memadai berlebay-lebay sahaja. Berlebay-lebay sahaja apa? Memadai dengan pakaian berjubah, serban, tasbih, tongkat pula tu. Oh, nampak ini Masya Allah. Al-Alamah. Bukan Al-Alamah tapi Alamah. Bukan ulama, fulama. Kita ni bermada ataupun berpada dengan pakaian. Kita sebelum kita nak kata ni ustaz ataupun ustazah, tengok latar belakang dia. Tengok TikTok tu banyak ustaz dan ustazah jadian. Hak pakai purdah, tak pakai purdah. Hak pakai kopiah, hak pakai serban. Bagus dah. Dia sebarkan kebaikan, kongsi ilmu. Cuma kita kena pastikan. Kalau boleh ketika mana orang tu sampaikan ilmu, minta dia sumber. Entah sampaikan ini, apa bukti dia? Apa sumbernya? Daripada kitab mana? Daripada kitab mana? Sebab apa sekarang ni ustaz-ustaz ni macam-macam lah. Banyak ustaz-ustaz pelik. Contoh kalau kita nak tanya hukum, tak, seorang ustaz ni, tak, nama dia Muhammad, contohlah Muhammad ke ataupun Ali, tak, kita tak kenal dia pun, tapi orang kata dia ustaz. Kita pun tiba-tiba tanya dia, Ustaz Ali, kita tak kenal dia pun, Ustaz Ali apa hukum ni? Maka Ustaz Ali pun jawab. Mana sumber? Kalau boleh bagi sumber. Hadis Nabi ke, kitab ini ke, kitab Iqna' ke, kitab Syama'il ke, bagi sumber. Supaya apa? Supaya kita boleh mengabsahkan ataupun kita boleh meyakini, kita boleh pegang. Bukan sekadar-kadar ada ulama'. Ya, ada ulama'. Ulama' mana? Ada ulama' mengatakan, ya ada, memanglah ada. Ulama' mana? Sebab apa sekarang ni banyak orang guna buah. Sebahagian ulama' mengatakan, sebahagian ulama' siapa ulama' tu? Siapa ulama' tu? Sumber mana? Jadi zaman sekarang ni bagi saya tak ada masalah pun nak minta dalil. Nak minta dalil. Tak ada masalah. Supaya apa? Supaya kita yakin apa yang kita terima tu. Sorrylah membibil. Habis kat situ. Nak sambung balik bidayatus sama'il ansari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan mendengarnya kaum Ansar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mimma sana'allahu li ansarihi minal Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim min yahudil madinati anna nabiyyan mab'usun fi hadha zamani wa yatawa'adunahum bihi idha harabuhum wa yaqulu inna sanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram al-ansaru yahujjuna al-baita kama kanatil arabu tahujjuhu wa amma al-yahudu fala. Kata al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, adalah daripada apa yang Allah ciptakan, Allah jadikan bagi Ansar itu daripada kaum kabilah Aus dengan Khazraj. Annahum, bahawasanya mereka ini kanu adalah mereka itu yasma'una, mereka itu iaitu Aus dan Khazraj itu kaum Ansar ini mendengar daripada hulafaihim, daripada kabilah-kabilah mereka yang mereka membuat tahaluf. Apa itu tahaluf? Orang-orang PES tahu dah tahaluf siasi. Apa tahaluf siasi ni siapa tahu? Kita pun lupa dah istilah dia apa? Berdamai ke apa? Ataupun berganding bahu ke tahaluf siasi ni? Kita ni maklum bukan Islam. Tak adalah. Maksudnya tak adalah.
tahu tahaluf ni apa? Tahaluf ni apa tahaluf? Siapa tahu maksud tahaluf ni? Ada orang-orang politik sini. Kalau tahu ada YB ke Kalau Join. takluk ni macam dia buat macam pakatan lah Ustaz. Pakatan adik-beradik dia lah tu. Pakatan, bukan pakatan rakyat. Pakatan lah, pakatan. Jadi ketua-ketua kabilah Al-Ansar ini buat tahaluf pakatan dengan orang Yahudi di kota Madinah. Mereka mendengar ada orang Yahudi ini, orang Yahudi kata apa? Anna nabiyyan mab'usun fi hadzal zamani. Sesungguhnya Nabi akhir zaman itu telah diutuskan, telah dibangkit pada zaman ini. Orang Yahudi ni ternanti-nanti umat Nabi akhir zaman. Mereka ternanti-nanti. Wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhum. Tak, orang Yahudi ni jenis bongkak sikit. Tak, jenis orang kata bongkak, orang kata bodoh sombong geram kita. Orang Yahudi ni tak. Wa yatawa'adunahum, mereka ni apa macam mengugut orang Arab di kota Madinah. Idza harabuhum, dia kata apa? Dia kata mereka ni kata apa? Apabila Nabi akhir zaman ini telah dibangkitkan, siaplah kamu wahai Arab. Kami akan bunuh semua orang Arab seperti mana dibunuhnya kaum Iram. Sebab apa? Mereka menyangkakan Nabi akhir zaman itu di kalangan Bani Israel. Di kalangan Bani Israel mereka yakin lah. Mereka yakin sebab apa? Mereka merasakan kebanyakan para anbiya diutuskan daripada Bani Israel. Tiba-tiba rupanya Nabi Muhammad ni diutuskan daripada kaum Arab. Sebab itulah mereka tak boleh terima hakikat. Mereka tahu bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mereka tak boleh terima. Sebab apa? Rasulullah bukan di kalangan Yahudi. Mereka percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Mereka percaya. Tapi mereka tak boleh terima hakikat Nabi Muhammad itu bukan daripada bangsa Yahudi, tapi daripada Arab. Wa yaquluna inna sanaqtulukum ma'hu qatla 'adin wa iram wa kana al-ansaru yahujjuna al-baita. Tak, maka Ansar bila dengar macam tu mereka macam takutlah juga. Tak takut juga orang Yahudi ni. Tak, lalu Ansar pun menunaikan haji di kota Mekah. Kama kanatil arabu tahujjuhu, seperti mana orang Arab menunaikan ibadah haji, adapun orang Yahudi fala, mereka tidak menunaikan haji. Falamma ra'al ansaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah taala. Ketika mana kaum Ansar sampai ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyeru manusia kepada Allah. Wara'au amaratis sidqi alaih. Maka ketika itulah orang Ansar melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa Muhammad itu adalah Rasul. Qalu, maka Al-Ansar kata apa? Wallahi, demi Allah, hadzal ladzi tawa'adakum yahudu bihi fala yasbikunnakum ilaih. Ansar ni pun niat pun orang kata tak elok manalah juga dah. Mereka pergi kota Mekah, mereka nampak Rasulullah ni. Inilah yang dijanjikan oleh Yahudi. Tak, cepat-cepat kita kena jumpa Rasulullah ni. Jangan sampai orang Yahudi jumpa. Kalau orang Yahudi jumpa, mati kita. Sebab itu dia kata apa? Fala yasbikunnakum ilaih. Jangan sampai orang Yahudi mendahului kamu. Cepat-cepat ambil Rasulullah. Jangan bagi Yahudi ambil Rasulullah. Kalau Yahudi ambil Rasulullah, mati kita. Kena bunuh kita. Maksudnya apa? Waktu tu mereka terima Rasulullah sebab apa? Takut Yahudi dapat Rasulullah. Tapi kalau Yahudi dapat pun, Yahudi tak terima. Sebab apa? Nabi Muhammad itu apa? Bukan di kalangan Bani Israel. Habis kat situ. Bai'atul Aqabatil Ula. Perjanjian Aqabah yang pertama. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya indal aqabati fil mausimi sittata nafarin minal ansari kulluhum minal khazraj wa hum As'ad bin Zurarah ibnu Hadisin wa Auf bin Haris wa Rafi'u ibnu Malik wa Qutbatu ibnu Amir wa Uqbatu Amir wa Jabir ibnu Abdullah fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-islami fa aslamu mubadaratan ila al-khairi thumma raja'u ala al-madinati fada'u ila al-islami fa fashal islamu fiha
hatta lam tabqa darun ila wa qad dakhala islamu. Cepat-cepat sikitlah kita baca habis dah. Summa inna Rasulullah, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya, bertemu indal aqabati fil mausimi, bertemu dengan kaum Ansar ini bersama dengan 6 orang daripada kaum Ansar. Kulluhum min Khazraj, kesemua orang ini, 6 orang ini daripada kabilah Khazraj. Ansar kan ada 2 kabilah, Aus dengan Khazraj. Kulluhum minal Khazraj, 6 orang ini dari Khazraj. Siapa dia? As'ad bin Zurarah, Auf ibnu Haris, Rafi' ibnu Malik, Qutbah ibnu Amir, Uqbah ibnu Amir, Jabir ibnu Abdullah. 6 orang ni. Fada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal islami, maka Nabi pun mengajak mereka itu masuk Islam. Fa aslamu mubadaratan ilal khair, maka mereka pun masuk Islam secara langsung, terus masuk kepada kebaikan. Summa raja'u alal Madinah, kemudian 6 orang ini pulang kepada kota Madinah. Fada'u ilal Islam, mereka pun mengajak umat-umat, mereka mengajak umat manusia di kota Madinah untuk masuk Islam. Fafashal Islam wa fiha, maka berkembanglah agama Islam di kota Madinah. Hatta lam tabqa darun, sehinggalah tidak berbaki daripada rumah yang ada di kota Madinah itu illa melainkan waqad dakhalahal Islamu, melainkan setiap rumah itu telah masuk agama Islam. Falamma kana al-amul muqbilu ja'a minhum 12 rajulan asittatul awailu qala Jabir bin Abdullah ibn Ri'ab wa ma'hum Mu'az bin Haris ibn Rifa'ah, Abu Auf al-Mutaqaddim wa Zakwan ibn Abdul Qais bin Khaldah. وقد أقام زكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبدة ابن صامت أبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة فهؤلاء 10 من الخزرج واثنان من الأوس. فلما كان العام مقبل, ketika mana tahun hadapannya telah datang daripada kaum Ansar itu seramai 12 orang. Asittatul al-awwalu, 6 orang adalah orang yang mula-mula datang tu, yang berbai'ah, yang jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Jabir bin Abdullah, melainkan Jabir bin Abdullah tak datang. Wa ma'ahum, bersama mereka itu Mu'az bin Haris, Abu Auf, Zakwan ibnu Abdul Qais. Zakwan ibnu Abdul Qais ini ketika mana dia datang ke kota Mekah daripada kota Madinah, dia menekah sehinggalah Zakwan ini berhijrah ke kota Madinah bersama dengan Rasulullah. Duduk. Yang lain lepas habis buat bai'ah, buat haji tu balik ke kota Madinah. Tapi Zakwan ini dia menetap di kota Mekah sampailah peristiwa hijrah. Sebab itulah sebahagian mengatakan bahawa Zakwan ini digelarkan muhajiri ansari. Dia muhajirin dan dia juga al-ansar. 2 gelaran bagi dia. Nanti kita buat kuis nanti. Atau nanti kita buat kuis. Nak tengok kita ni betul-betul tahu tak, ataupun dengar saja. Sambil-sambil nak baring tu dengar je tak. Tak. InsyaAllah. Sebab apa kelas sebelum ini pun banyak cara buat kuis. Nak test kefahaman kita. Tambah lagi bab sirah ni, dia fakta, tak boleh goreng kan. Fakta, tak boleh nak goreng. Wa Ubadah ibnu Samit, itu semua itulah. Semuanya 12 orang, semuanya 10 orang itu daripada Khazraj. Aus, 2 orang itu daripada kabilah Aus. Wa huma Abul Haisam Malik ibnu At-Tihan wa Uwaim ibnu Sa'idah. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka bai'atin nisa, maka berbai'ah mereka itu seperti mana bai'ah wanita. Tengok bawah tu tak. Walam yakun umira bil qitalil ba'du, sebab apa disertakan dengan kaum wanita? Kerana ketika itu perjanjian itu tidak diperintahkan, lam yakun umira bil qitalil ba'du, tidak diperintahkan lagi untuk berperang. Waktu itu perjanjian itu hanya berlaku perjanjian untuk beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, itu saja.
tidak dijanjikan untuk berperang. Falamman sarafu ilal Madinah, ketika mana semua itu pulang ke kota Madinah, ba'asa ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Ummi Maktum wa Mus'ab ibnu Umar yu'allimani man aslama minhum Qur'ana. Habis semua pulang ke kota Madinah, dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun utuskan kepada mereka itu 2 orang, iaitu Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab ibnu Umair. Lalu 2 orang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utuskan ke kota Madinah untuk apa? Yu'allimani man aslama minhum Qur'ana. Supaya apa? 2 orang ini bila sampai ke kota Madinah boleh mengajar apa? Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Wa yad'uwani ila Allah azza wa jalla. 2 orang ni pun berdakwah di kota Madinah. Fanazala ala Abi Umamata As'ad ibni Zurarah. As'ad bin Zurarah ni apa? Penghulu kaum Ansar. Wa kana Mus'ab ibnu Umar ya ummuhum wa qad jama'a bihim yauman bi arsan. Ini peristiwa perhimpunan solat Jumaat. Solat Jumaat di kota Madinah. Walaupun belum sampai lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Sebab apa? Mereka ini berhimpun nak lawan dengan kaum Yahudi. Kaum Yahudi berhimpun pada hari Sabtu. Dikatakan sebagai apa? Yauma Arubah. Yauma Arubah iaitu apa? Hari Arab. Hari Arab. Lawan kepada apa? Yaumul Yahud. Hari orang Yahudi. Orang Yahudi berhimpun pada hari Sabtu. Orang Arab pada hari Jumaat. Yang diketuai, yang diimamkan oleh Mus'ab ibnu Umar ya ummuhu. Mus'ab ibnu Umar ya ummuhu memimpin mereka itu. Wa qad jama'a, sesungguhnya mereka itu berhimpun pada hari tersebut bi arba'ina nafsan, sebanyak 40 orang berhimpun dekat Madinah pada hari Jumaat. Fa aslama ala yadaihima basyarun kasirun, maka banyak manusia masuk Islam di tangan 2 orang ini, Ibnu Ummi Maktum dengan Mus'ab ibnu Umair. Minhum, di antaranya Usai ibnu Hadir wa Sa'du ibnu Mu'az wa aslama bi islamihima yawma idzin jami'u bani Abdul Ashhal ar-rijalu wan nisa illa al-Usairim Amru ibnu Sabit ibnu Waqshin fa innahu ta'akhkhara islamuhu ila yaumi Uhudin fa aslama yawma idzin wa qatala fa qutila qabla an yasjuda lillahi sajadatan fa ukhbira anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala amila qalilan wa ajru katsiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak umat Islam yang masuk Islam di tangan kerana Islamnya 2 orang ini. Di kalangan Bani Abdul Ashhal, di kalangan lelaki, di kalangan wanita, melainkan seorang Usairim, iaitu Amru ibnu Sabit ibnu Waqshin. Fa innahu, bahawasanya dia ini, Amru ibnu Sabit ini, ta'akhkhara islamu, dia masuk Islam lambat. Sampailah waktu peperangan Uhud. Fa aslama yauma izin, maka dia masuk Islam waktu perang Uhud. Dia ini, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dia ini mati dalam keadaan beriman kepada Allah tetapi tak pernah melakukan ibadat. Tak pernah melakukan ibadat. Sebab apa? Dia masuk Islam pada waktu perang. Waktu perang tu dia mati syahid. Tak sempat nak solat, tak sempat nak sujud kepada Allah. Sebab itulah waqatala, maka berperanglah, faqutila, maka dibunuhlah dia itu qabla, sebelum dia ayyasjuda lillahi sajadatan, sebelum sempat dia sujud kepada Allah. Maksudnya apa? Masuk Islam terus perang, tak sempat nak beribadah kepada Allah, terus perang. Maka dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Amru ibnu Sabit ni. Maka Nabi kata apa? Amru ibnu Sabit ini
adalah orang yang amalannya sikit tapi pahalanya besar. Ini. Nanti ada quiz nanti. Siapakah orang yang amalan sikit, pahalanya besar? Siapa? A. Abu Jahal. B. Abu Lahab. Jenuh koma. Pilih A. Aku penampar seorang-seorang. Tak? Siapa dia? Kena ingatlah. Orang yang sikit amalannya, banyak ganjaran dia. Inilah Amru ibnu Sabit. Kena ingat. Ni. Sejarah besar ni. Dia masuk Islam waktu perang Uhud. Masuk di Islam terus mati. Terus mati. Terus masuk syurga. Alhamdulillah. Jadi tak? Masuk Islam umpama apa? Kain putih. Tak? Seperti kain putih. Tak ada dosa. Seperti orang yang bertaubat. Wallahu a'lam bisawab. Kita sambung pada tajuk Bai'atul Aqabah Sani, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Wallahu a'lam bisawab. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Setakat ni clear tak? Ke ada sangkut-sangkut? Clear tak clear? Clear, tak ada sangkut-sangkut dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan kepada kita untuk istiqamah mengaji ilmu ini, bukan sekerat-sekerat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum, sama-sama. Terima kasih juga kerana hadir.